Tajuk Dendam Penunggu. Tapi apa motif berdendam dengan budak-budak tu? Diorang bully kau ke? Tolong lepaskan kau lagi ada. Aku pula yang jadi keliru dengan maksud dendam ni. Aduh. What's up guys? Semoga kita semua terhindar dari perbuatan dendam dari golongan yang tidak berpuas hati dengan kita. Amin. Untuk yang tak kenal lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review filem terbaru dari platform cinema.tonton.com.my. Siap link aku bagi. Iaitu filem Dendam Penunggu. Sejujurnya aku langsung tak tahu kewujudan cerita ini sehinggalah aku terbaca dekat post media sosial berkaitan dengan movie ini. Dan nak dijadikan cerita, aku nak tengok dan nak langgan sebab ada pelakon yang aku kagumi, iaitu Amirul Afendi. Kalau korang ada tengok review aku sebelum ni tentang filem lakonan Amirul, memang aku respect lah dekat Mamat ni. Lakonan dia memang tapi dalam filem ni rupanya kejap je peranan dia. Nasib baiklah aku layan juga sampai habis movie ni. Walaupun agak lambat lah sikit kan. Nanti kata aku tak support filem tempatan pula. Walaupun pada hakikatnya banyak filem tempatan yang tak berbaloi untuk ditonton sekarang ni. Anyway, kalau aku review filem tempatan, orang yang berkaitan dengan filem ini janganlah sentap, okey? Aku biasa memang tak meletakkan harapan yang tinggi sebelum menonton filem tempatan. Takut jadi berdendam lah pula. Korang kena layan sampai habis tahu video aku ni, sebab di penghujungnya nanti aku akan bagi rate secara detail untuk movie ni. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk support dengan subscribe atau langgan dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Jangan risau, teruk macam mana pun filem tempatan, aku takkan cop filem korang sebagai sampah. Sebab aku hargai penat lelah usaha korang dalam mewarnai industri filem Malaysia. Bukan senang sebenarnya nak buat filem ni kan. Panjang lebar pula aku sembang. Jomlah guys, kita tengok dulu apa ringkasan cerita ni. Okey, jom. Dendam Penunggu merupakan filem yang diarahkan oleh Faizul Jaiz. Filem ini dibintangi oleh Ismail Izani, Salma Eliana, Bella Dowana, Imran Akil, Atik Azman dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Filem ini mengisahkan tentang 5 orang pelajar baru di Kolej Kebangsaan Malaya yang ingin mengetahui perkara sebenar punca di sesebuah blok atas kolej mereka ditutup dan dianggap keras. Setelah menceroboh blok terlarang tersebut, mereka mula diganggu oleh penunggu blok itu. Mereka masing-masing cuba untuk mencari jalan penyelesaian bagi menghentikan gangguan tersebut. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni. Okey, jom. Yang pertama, mesej cerita yang menarik. Aku faham mesej yang cuba disampaikan dalam filem ini ianya bukan sekadar filem seram yang hanya untuk menakutkan penonton, tetapi ianya terselit mesej penting yang masih relevan sehingga kini, iaitu kes buli. Tahap buli dalam filem ini bukanlah di tahap yang terlalu kritikal, namun mesejnya dapat dirasai betapa buli itu bukan gejala yang sihat dan perlu diatasi. Dalam filem ini juga memberikan gambaran sebenar, kadang-kala pihak institusi pun mengambil ringan tentang aduan gejala tersebut bagi menjaga nama baik jabatan. Ianya juga cuba diberikan penyampaian bagaimana keluarga juga menolak kebenaran yang berlaku dan menganggap anak mereka lembik. Patutlah anak-anak las-las jadi down dan tak nak luahkan perasaan. Iyalah, luah pun bukan ada tindakan. Kena kat kita balik ni ada lagi lah kan. Betul tak? Masalah bully ni pada aku memang serius tau. Tak kira lah kat sekolah ke, kat IPT ke, kat pusat latihan ke, memang kena pandang serius. Kalau tak adalah kita dengar terjadinya 90 tekapan setrika dekat kes terbaru itu kan. So memang aku pujilah dia punya mesej walaupun ia memanglah bukan perkara yang baru.
Yang kedua, lakonan yang boleh diterima. Dari awal tadi aku dah bagi tahu aku tak letak harapan yang tinggi untuk filem ini. Tambahan pula pelakon-pelakon dalam filem ini muda-muda belaka, adik-adik lagi kan. Tolak tepilah Amirul Afendi dan Hasnul Rahmat sebab diorang ni memang dah pelakon profesional dan tak banyak pun peranan diorang dalam filem ni sebenarnya. So aku tak boleh nak ulas banyak. Walaupun hakikatnya pada mulanya aku nak tonton filem ini disebabkan Amirul Afendi. Aku appreciate usaha pelakon-pelakon muda dalam filem ini, terutamanya 5 sekawan iaitu Ismail Izzadi sebagai Zul, Salma Eliana sebagai Sarah, Bella Dowana sebagai Bainon, Imran Akil sebagai Nazrin dan Atik Azman sebagai Khairi. Lakonan mereka ni memang ada kekurangan here and there, tetapi aku boleh rasakan kesungguhan mereka dalam menjayakan watak dalam filem ini. Watak-watak senior pula kecuali perempuan agak kurang natural tetapi still boleh diterima. Lakonan senior-senior untuk 2 babak yang nak ke akhir tu lagilah agak teruk pada aku dan nampak kelakar lah. Oh ya, aku lupa lah makcik kantin. Sorry, tak ingat nama watak Sherry dalam ni. Aku cuma tahu makcik kantin saja. Ke memang nama watak tu makcik kantin saja? Sherry ni memang aku nampak dia ada humor semula jadi dalam diri dia. Tetapi ialah still ada kekurangan. Tapi kan, kenapa Sherry nampak kurus sikit dalam filem ini Bila diorang shooting movie ni? Sorry sangat, memang aku tak pernah tahu pun cerita ni. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni. Okay, jom. Yang pertama, jalan cerita yang klise dan agak longgar. Filem seram berlatarkan tahun 1995 ini mempunyai jalan cerita mudah dan sinonim dengan kebiasaan bagi kebanyakan filem lain. Kira aku dah terbiasalah dengan jalan cerita macam ni. Ianya jadi kurang menarik disebabkan penceritaannya agak longgar dan tak realistik. Banyak scene-scene yang dibuat tak nampak seperti kehidupan di kolej. Cikgu dalam filem ni ada seorang je ke? Adapun ex cikgu, makcik kantin pun ada seorang je, walaupun ada satu babak tu bagi alasan fake. Budak-budak baru yang kena ragging pula ada 3 orang je. Takkan semua senior tegas, nakal dan kuat membuli. At least buatlah seorang 2 yang okey, betul tak? Ini tak, last part pula tiba-tiba dia orang ni jadi okey. Tempias kena hantu ke? Eloklah tu kalau hantu tu ada kat situ. Yang aku pelik, kenapa perlu rahsia untuk lepak makan dekat luar? Dia orang ponteng kelas ke? College kot, bukan sekolah. Penyelesaian tentang tindakan masalah pelajar pun tidak ditunjukkan. Ada scene tu pula, pelajar kena serangan tu, lepas tu panggil ambulan, lepas tu tak tahu apa berlaku. Pihak berkuasa tak menyiasat ke sampai teruk macam gitu? Keluarga pelajar tu just nak diamkan diri je ke? Aduh banyak lagi tau sebenarnya kalau nak ulas. Panjang lebar pula lah kalau nak ulas satu-satu, betul tak? Terlalu banyak sebenarnya kelonggaran dalam filem ini. Jangan buat filem asal siap. So next filem nanti tolong ambil sebagai penambahbaikan, okey? No! God, please, no! 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 Yang kedua, cerita seram yang tak menyeramkan. Kalau genre seram, pastikan tahu guna elemen-elemen seram. Kamera movement dia macam mana, pengisian babak dia macam mana, technical dia macam mana, seperti audio, feel background, lighting dan banyak lagi. Bukan sekadar guna lampu rosak, klip. Nama je kolej tapi lampu tak dibaiki. Boleh guna elemen tu tapi jangan sampai berulang 3 kali. Klip lepas tu padam. Aduh lapuk lah pada aku scene tu. Okey, hantu dia aku boleh terima sebagai entiti yang tidak seperti manusia biasa, walaupun adalah nampak tak real kat situ, tapi aku boleh terima. Banyak-banyak scene aku hanya ada feel sikit je dekat scene hantu hempak Bainon tu. Sebab mungkin situasi itu dulu pernah terjadi dekat aku kot masa kat asrama. Tapi bukanlah scene yang aku takut sangat. Scene seram lain pada aku agak bosan dan tak sampai. Jomlah guys tengok berapa aku nak rate movie ni. Okey, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Kalau korang tak setuju atau ada pendapat masing-masing, komenlah kat ruangan komen kat bawah. Okay, aku suka je share pendapat ni. Sorry sangat aku terpaksa jujur dengan apa yang aku tonton.
Untuk yang belum menonton lagi, korang boleh pergi ke platform cinema.tonton.com.my dan melanggan kat sana, okey? Anyway, untuk semua yang terlibat dalam pembikinan filem Dendam Penunggu ini, janganlah down, janganlah kecewa, okey? Anggaplah kritikan aku ini sebagai pembakar semangat untuk di masa akan datang, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom.